warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafal Hanis binti Hashim memegang kad metrik di 2019-1008-7796. Saya memilih teori strukturalisme untuk menjawab soalan pentaksir akhir saya. Teori strukturalisme tumbuh dan terkenal di Perancis menerusi tokoh Claude Lévi-Strauss, seorang ahli antropologi yang mengaplikasikan strukturalisme linguistik Saussure dalam kajiannya terhadap fenomena mitos berhubungan kekeluargaan dan peraturan pemakanan. Menurut Newton 1997, tokoh-tokoh lain yang juga penting dalam perkembangan teori strukturalisme selain Claude Lévi-Strauss ialah Roland Barthes, Sodaros, Julian Griffiths, Janet Grimmes dan Bremen. Teori strukturalisme berkembang luas dalam dekad 1960-an sebagai satu usaha untuk menerapkan kaedah wawasan Ferdinand de Saussure, seorang pengasas linguistik moden, kepada kesusastraan menurut teori Eglinton 1983, dan merupakan satu teori yang sangat berpengaruh bagi menggantikan pandangan positivisme atau kaedah analisis yang berasaskan empirical menurut Newton KM 1997. Ferdinand de Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss daripada 1857 hingga 1913, percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalamannya yang tersendiri dan mempunyai peraturan-peraturan yang sistematik. Menurut Bresler Charles E. 1999, peraturan-peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang dikenal pasti sangat bermakna. Berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikenali untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan. Secara umumnya, teori strukturalisme merupakan suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek dan kegiatan-kegiatan selain bahasa itu sendiri. Saussure membezakan antara log dan parallel. Log ialah aspek sosial bahasa, manakala parallel ialah realiti pengguna bahasa sebenar. Pemisahan dua istilah ini menjadi asas kepada semua teori strukturalisme yang terkemudian. Menurut Raman Southern dan Peter Ridderson 1997 dan Bresler Charles is 2000, parallel adalah realiti bahasa sebenar yang wujud. Kewujudannya dipercayai adalah kerana adanya sistem sosial bahasa, maka kerana itu strukturalisme cenderung mengkaji aspek language yang menjadi asas kepada kewujudan parallel. Di sinilah kelihatan asas keyakinan strukturalisme bahawa makna terbentuk disebabkan peranan struktur dan sistem yang ada dalam bahasa itu sendiri. Aspek language menjadi perkara terpenting dalam pemikiran Saussure berbanding aspek parallel. Tumpuan kajian Saussure adalah lebih kepada aspek sistem peraturan-peraturan yang membina bahasa. Teori linguistik moden yang dikemukakan Ferdinand de Saussure telah menyebabkan karya kesusastraan dilihat sebagai binaan linguistik dan tidak lagi sebagai cerminan pengarangnya. Bahasa sastra bukan lagi mencerminkan realiti tetapi sebagai tanda. Menurut Sohaimi Abdul 2014, pendekatan analisis aspek struktur bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure kemudiannya menjadi teori dan model pendekatan kritikan sastra. Idea-idea daripada beberapa orang tokoh strukturalisme yang lain seperti Claude Lévi-Strauss ialah Roland Barthes, Sodaros, Julian Griffiths, Janet Grimmes dan Bremen. Kemudiannya menjadi asas perkembangan teori strukturalisme dalam bidang sastra. Berdasarkan pada penyataan ini, maka teori strukturalisme dalam bidang sastra adalah satu teori mengkonsepsikan pemahaman bahawa makna teks adalah ditentukan oleh sistem dan struktur-struktur yang mendasari teks itu sendiri. Aspek-aspek lain yang bersifat representatif, pengarang, pensejarahan dan juga bidang ilmu lain di luar teks adalah tidak berkaitan. Pemahaman ini juga selari dengan pemahaman golongan kritikan baharu yang juga menolak peranan perkara-perkara di luar teks sebagai penentu makna teks. Namun begitu, operasi dalam pendekatan kritikan adalah berbeza di antara satu sama dengan yang lain. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Roland Barthes bagi menggambarkan bahawa aspek di luar teks ditolak dan dinafikan oleh fahaman strukturalisme ialah konsep kematian pengarang, the death of the author. Konsep ini memberi kefahaman bahawa pengarang tidak mempunyai apa-apa peranan dalam menentukan makna teks. Makna teks ditentukan oleh hubung kait semua aspek struktur yang membina teks. Pengarang tidak mempunyai apa-apa kesempatan untuk menyatakan tentang apa
pun mengenai makna yang hendak disampaikan. Menurut Manasikana 2015, selain Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes, terdapat tokoh strukturalisme seperti Grandmaster Janet yang mengembangkan idea naratologi. Naratologi adalah satu analisis tentang penceritaan untuk membuktikan hakikat naratif yang dipakai pengarang. Naratologis biasanya membahaskan aspek komponen, komposisi penceritaan, segala aspek tercerna dalam sebuah struktur untuk meneliti rentetan peristiwa yang bergerak secara logik atau abstrak sambil membahaskan aspek wacana strukturnya. Menurut Manasikana 2015, dalam bidang sastra, aspek naratif adalah satu aspek naratif satu aspek yang menjadikan sebahagian daripada struktur teks yang boleh dikaji dari sudut strukturalnya. Teks terbangun daripada beberapa rangkaian struktur naratif yang berkait dengan beberapa struktur lain dalam teks seperti plot, peristiwa, latar dan sudut pandangan. Dengan itu, dapat dikatakan naratif adalah aspek yang penting yang mendasari dan membangunkan sesebuah penceritaan. Dalam bidang ilmu sastra, strukturalisme muncul sebagai sebuah teori sastra dan kritikan yang sangat penting dan popular, terutama dalam tahun-tahun 1960-an, yang menyaksikan penolakan terhadap pendekatan kritikan sejarah. Strukturalisme yang mementingkan aspek struktur dan hubung kait sistem struktur yang ada dalam teks membolehkan teks kesusastraan dikaji dan dianalisis, kerana strukturalis percaya aspek struktur menjadi dasar yang membentuk makna teks. Wacana struktural adalah bersifat menyeluruh daripada segenap aspek struktur yang membina teks. Untuk mencapai teks kepada maknanya, maka penelitian ke atas aspek struktur dibuat secara menyeluruh dan berkait-kait. Tiada struktur yang terpisah atau dipisahkan tatkala pembaca mencari makna teks. Gabungan daripada keseluruhan struktur itulah yang menjadi asas yang menerbitkan makna. Misalnya, untuk memahami tema kemiskinan dalam cerpen, pembaca perlulah juga meneroka struktur lain dalam teks tersebut seperti aspek bahasa, latar, sudut pandangan, teknik plot dan alur ceritanya. Gabungan daripada keseluruhan struktur inilah yang akhirnya memancarkan kekuatan tema kemiskinan dalam cerpen. Terence Hawkes